19 Julai 2026. Malam telah menyelubungi ibu kota Rusia, Moskow. Terletak kira-kira 280 batu dari Ukraine, bandar yang mempunyai 13 juta penduduk ini sedang tidur. Tetapi, Moskow bakal mengalami kejutan yang tidak dijangka. Kerana tentera drone Ukraine sedang menuju ke arahnya, Bukan sekadar beberapa drone atau bahkan sekitar 2 dozen daripadanya. Lebih daripada 400 kenderaan udara tanpa pemandu telah berlepas ke udara dan sedang meluncur laju menuju ke pusat politik, ekonomi dan budaya Rusia. Misi kawanan ini jelas. Mencetuskan kekacauan di ibu kota Rusia, memusnahkan infrastruktur yang bernilai dan meneruskan usaha Kiev untuk menjadikan perang ini semahal dan sesukar mungkin untuk terus ditanggung bagi musuh-musuhnya. Apabila drone-drone itu semakin menghampiri Moskow, gelang pelindungan bandar tersebut yang terdiri daripada radar dan sistem pertahanan udara mula diaktifkan. Sistem peluru berpandu seperti Panzer S1 mula diaktifkan. Unit pertahanan udara bergerak menghalakan senjata mereka ke langit dan sistem peperangan elektronik mula memancarkan isyarat gangguan di sekeliling mereka. Tetapi itu terlalu sedikit dan sudah terlambat. Kawanan itu sudah berada di pintu gerbang dan jumlahnya terlalu besar untuk pertahanan Rusia yang semakin lemah untuk menanganinya. Dalam beberapa minit, letupan pertama akan berlaku dan asap akan memenuhi langit ibu kota Rusia sekali lagi. Dan serangan itu berlaku hanya 24 jam selepas ibu kota Ukraine, Kiev, mengalami salah satu serangan terburuk dalam perang setakat ini. Pada malam 18 Julai, Rusia memutuskan untuk melancarkan serangan besar-besaran peluru berpandu balistik ke atas Kiev dengan niat jelas untuk menyebabkan sebanyak mungkin kerosakan tanpa mengira berapa ramai orang awam yang terperangkap dalam tembakan silang. 41 peluru berpandu pelbagai jenis direkodkan memasuki ruang udara bandar itu pada waktu malam. Banyak daripadanya bergerak lebih laju daripada kelajuan bunyi. Apabila siren serangan udara mula berbunyi di sekitar ibu kota Ukraine, hampir tiada masa langsung untuk penduduk bergegas bangun dari katil, mengumpulkan orang tersayang dan mencari perlindungan. Sebelum letupan bermula, kelajuan dan kebolehan bermanuver peluru berpandu itu digabungkan dengan jumlahnya yang banyak menjadikan ia amat sukar untuk pertahanan udara Ukraine menangani serangan tersebut yang juga melibatkan 125 drone Rusia menurut laporan. Ukraine telah membangunkan salah satu rangkaian pertahanan udara berlapis yang paling kompleks di dunia, melibatkan gabungan sistem peluru berpandu barat seperti Patriot dan Iris TSLM, sistem Soviet lama seperti S-300, pengacau peperangan elektronik, turret automatik dan kumpulan tembak bergerak yang dilengkapi dengan meriam anti pesawat, mesingan berat dan sistem peluru berpandu yang dilancarkan dari bahu. Malangnya, negara itu semakin kehabisan peluru berpandu pemintas yang mahal yang diperlukan untuk menangani ancaman Rusia yang paling pantas dan berbahaya seperti peluru berpandu pelayaran dan balistik. Jadi, walaupun tentera Ukraine berjaya menembak jatuh sebahagian besar UAV, iaitu memusnahkan 108 dari papi 125, ia hanya mampu menghentikan kurang daripada separuh peluru berpandu, iaitu 18 daripadanya untuk lebih tepat. Selebihnya mengenai sasaran mereka dengan banyak letupan kedengaran di sekitar Kiev, membawa lebih banyak kemusnahan kepada sebuah bandar yang telah lama menderita sejak konflik bermula pada Februari 2022. Dentuman dan letupan memenuhi udara dengan banyak peluru berpandu meninggalkan timbunan runtuhan dan kebakaran yang marak di belakang mereka. Hantaman berlaku di beberapa daerah bandar itu dengan bangunan kediaman, gudang, asrama dan pasar raya. Semuanya antara struktur yang rosak sepanjang malam menurut Datuk Bandar Kiev Vitali Klitschko. Sebuah stesen metro berhampiran pusat bandar juga rosak dan laluan pejalan kaki bawah tanah berdekatan runtuh, meninggalkan hanya timbunan runtuhan untuk pasukan penyelamat mencari. Kira-kira 600 daripada pekerja tersebut serta petugas perubatan, pegawai polis dan anggota kecemasan lain telah dikerahkan selepas serangan itu untuk memadamkan kebakaran, membersihkan serpihan, menyelamatkan orang awam yang terperangkap dan memberikan rawatan perubatan segera kepada mereka yang memerlukan. Presiden Ukraine, Volodymyr Zelensky, kemudian melaporkan bahawa sekurang-kurangnya seorang telah terbunuh dengan 16 yang lain cedera dan beberapa dalam keadaan serius. Andriy Sybiha, pemangku Menteri Luar Ukraine, menyatakan bahawa ini adalah serangan peluru berpandu terbesar yang pernah dialami Kiev sejak perang bermula. Dan ibu kota itu bukan satu-satunya sasaran Rusia. Sementara api masih marak di Kiev, drone dan bom Rusia turut menyerang bandar-bandar dan wilayah lain di seluruh negara. Terdapat laporan serangan di Zaporizhia, di mana seorang terbunuh, dan Kherson, di mana 2 orang terbunuh, termasuk seorang wanita berumur 75 tahun. Satu lagi kematian berlaku di wilayah Dnipropetrovsk, dan seorang budak lelaki berumur 16 tahun kehilangan nyawa di bandar Odessa selepas Rusia menyerang taman hiburan. Serangan demi serangan, letupan demi letupan, kematian demi kematian. Serangan tanpa henti Rusia terus berlanjutan. Tetapi, Ukraine tidak lagi perlu hanya berdiam diri dan menanggungnya. Kini, Ukraine mempunyai senjata untuk menyerang balas jauh ke dalam wilayah Rusia, membuat Kremlin membayar bagi setiap serangan. Dan dalam beberapa jam selepas serangan ke atas Kiev, pasukan Ukraine segera mula bersiap untuk serangan balas dendam mereka. Selepas mengalami serangan yang begitu dahsyat ke atas ibu kotanya,
Ukraine bersemangat untuk membalas dengan serangan serupa ke atas Moskow. Jadi, sepanjang 19 Julai, ketika pasukan penyelamat masih sibuk di jalan-jalan Kiev, kru drone Ukraine menyiapkan satu kawanan besar UAV yang terdiri daripada pelbagai model termasuk drone umpan dan unit serangan sehala jarak jauh seperti Firepoint FP-1. Dan sebaik sahaja matahari terbenam, kawanan itu dilepaskan di bawah lindungan kegelapan. Ratusan drone Ukraine berlepas ke udara dari pelbagai lokasi dan walaupun majoritinya menuju ke ibu kota Rusia, komander Ukraine tidak hanya menumpukan perhatian kepada Moskow. Mereka juga mahu memastikan bahawa mereka tidak mengabaikan lokasi dan sasaran lain yang sama penting jika tidak lebih penting. Sementara ratusan drone memulakan penerbangan panjang ke arah timur laut, satu kawanan yang lebih kecil bergerak ke arah bertentangan iaitu ke selatan menuju ke Laut Azov. Badan air yang penting itu terletak di antara semenanjung Crimea dan tanah besar Rusia serta Laut Hitam yang terletak lebih jauh ke selatan. Kapal armada bayangan Rusia telah beroperasi secara meluas di perairan ini, mengeksport minyak dan komoditi lain secara haram. Untuk membawa wang yang sangat diperlukan ke dalam perbendaharaan Kremlin sambil turut menghantar bekalan penting ke semenanjung yang diduduki itu. Tetapi, beberapa minggu kebelakangan ini, Ukraine telah memberi tumpuan untuk mengganggu operasi armada tersebut, merosakkan dan bahkan menenggelamkan banyak kapal tangki, kapal kargo dan kapal lain. Ketika kapal-kapal itu cuba merentasi lautan. Dan pada malam 19 Julai, lebih banyak kapal bakal mengalami nasib yang sama. Beroperasi di bawah pimpinan Komander Pasukan Sistem Tanpa Pemandu, Robert Magyar-Brovdy, juruterbang drone FPV Ukraine mengarahkan UAV kamikaze mereka ke sasaran. Bergerak pada kelajuan tinggi dan dilengkapi dengan kamera termal untuk memudahkan mengenal pasti pelbagai kapal yang tersebar di atas air. Drone-drone tersebut tidak menghadapi banyak masalah untuk membidik kapal-kapal Rusia yang terlalu besar dan perlahan untuk melakukan sebarang manuver mengelak. Tambahan pula, selain beberapa pengawal bersenjata yang ditempatkan di atas dek, kapal-kapal ini juga tidak mempunyai cara sebenar untuk mempertahankan diri daripada serangan drone. Drone Ukraine mengunci sasaran dan meluncur laju ke arah kapal-kapal tersebut. Letupan pertama bergema, menghasilkan riak di permukaan air. Anak kapal dan kapten di atas kapal-kapal lain mendengar hantaman itu dan melihat api marak, tetapi tidak sempat untuk berpatah balik. Menyedari mereka adalah seterusnya, apa yang mampu mereka lakukan hanyalah menunggu dan bersedia untuk hantaman. Sebuah kapal lagi terkena. Kemudian satu lagi. Dan satu lagi. Dengan drone Ukraine secara khusus menyasarkan bahagian paling penting setiap kapal, meletupkan lubang pada badan kapal dan memulakan kebakaran pada struktur atas mereka. Meninggalkan mereka terdampar dan berasap, sementara anak kapal berlari ke arah bot penyelamat. Apabila keadaan kembali tenang, 7 kapal kesemuanya telah rosak akibat serangan drone tersebut. Itu menjadikan jumlah keseluruhan kapal armada bayangan yang diserang oleh Ukraine pada bulan Julai meningkat kepada angka yang menakjubkan iaitu 183. Selepas kejadian itu, pegawai Rusia memutuskan untuk menggantung operasi perkapalan di Laut Azov yang akan memberi kesan langsung kepada kewangan negara itu kerana ia tidak lagi dapat mengangkut minyak dan hasil tanaman melalui laluan air ini kepada pembeli antarabangsa. Dan ketika asap memenuhi langit di atas laut, lebih banyak drone Ukraine bersedia untuk melancarkan serangan ke atas satu lagi sasaran penting, kali ini di daratan. Berbatu-batu ke pedalaman dan jauh dari kekacauan yang berlaku di Laut Azov, sekumpulan drone Ukraine sedang menuju ke kawasan Kherson yang dikuasai Rusia. Dikawal oleh sekumpulan operator dari Pusat Operasi Khas Alpha, Perkhidmatan Keselamatan Ukraine. Drone-drone itu bukan sekadar menimbas kawasan untuk mencari aset Rusia secara rawak yang boleh mereka rosakkan atau musnahkan. Mereka sudah menetapkan satu sasaran yang sangat khusus dan semuanya menuju tepat ke sasaran itu. Sasaran itu ialah Pusat Koordinasi Perkhidmatan Keselamatan Persekutuan Rusia atau FSB, pengganti moden kepada KGB, Kesatuan Soviet yang terkenal, yang ditubuhkan di sebuah fasiliti rumah tumpangan lama yang telah diubah suai oleh Rusia selepas tentera mereka mengambil alih kawalan kawasan itu. Pusat itu dilaporkan menempatkan sehingga 100 anggota tentera dan pegawai FSB pada bila-bila masa. Kemungkinan besar, berpuluh-puluh orang berada di dalam bangunan itu sedang nyenyak tidur pada awal pagi. 20 Julai, ketika drone Ukraine menghampiri. Mereka sangka mereka selamat dan mereka ada sebab yang kukuh untuk berfikir begitu kerana pusat itu dikawal ketat. Menurut Perkhidmatan Keselamatan Ukraine sendiri, terdapat beberapa pengawal bersenjata di fasiliti itu sentiasa berjaga-jaga terhadap sebarang ancaman yang mungkin datang. Pasukan Rusia juga telah menubuhkan sekatan jalan raya di kawasan sekitar yang beroperasi pada masa serangan itu serta penghadang dan tempat perlindungan bawah tanah yang boleh digunakan oleh askar dan pegawai untuk berlindung sekiranya terdapat syak wasangka tentang serangan yang bakal berlaku. Hakikat bahawa Rusia menumpukan begitu banyak sumber untuk mempertahankan lokasi ini menunjukkan betapa pentingnya tempat ini. Dalam banyak hal, FSB adalah otak di sebalik keseluruhan usaha perang Kremlin. Sebab itulah Moskow mengambil langkah yang sangat ketat untuk memastikan pangkalan dan ibu pejabat agensi perisikannya kekal selamat dan rahsia. Pernah suatu ketika, Ukraine akan menghadapi kesukaran untuk menyerang lokasi seperti ini. Mereka tidak mempunyai teknologi atau aset yang mencukupi untuk melepasi pertahanan Rusia dan menyebabkan kerosakan serius kepada fasiliti FSB. Tetapi masa itu sudah berlalu.
dan Ukraine pada tahun 2026 jauh lebih kuat berbanding sebelumnya. Ia kini mempunyai drone yang lebih laju, lebih pintar, lebih tahan lasak dan juga dilengkapi dengan kepala peledak yang lebih besar serta lebih merosakkan. Dan 13 daripada drone itu hampir merempuh pangkalan tersebut. Juruterbang mereka memerhati skrin dari jarak selamat berpuluh-puluh batu jauhnya ketika mereka semakin hampir dengan sasaran mereka. Mereka terbang melintasi halangan Rusia, memintas pengawal bersenjata mereka dan memerhati kawasan itu, mengesan kira-kira 70 kenderaan yang diparkir di sekitar kawasan fasiliti tersebut. Satu petanda jelas bahawa kemungkinan terdapat berpuluh-puluh pegawai di dalam pada masa itu. Diberi semangat oleh fakta itu dan bersemangat untuk memberikan tamparan hebat kepada agensi perisikan musuh, para juruterbang memecut ke hadapan. Mereka berpecah sebelum menerbangkan drone mereka terus ke dalam kawasan tersebut. Satu demi satu drone melanggar sasaran, menebuk lubang pada dinding dan bumbung serta mencetuskan kebakaran besar yang marak selama berjam-jam selepas itu. Serangan itu pantas dan berkesan, meninggalkan pihak Rusia dengan sangat sedikit masa untuk bertindak balas atau memberi respon dan dalam beberapa minit sahaja, sebahagian besar pusat itu telah terbakar dan dipenuhi asap. Tiada siapa yang tahu berapa ramai anggota FSB yang terbunuh atau cedera sejak itu. Rusia sudah tentu tidak akan mengeluarkan sebarang angka rasmi dalam masa terdekat. Tetapi tidak dinafikan bahawa agensi itu mengalami tamparan yang sangat hebat pada malam itu. Tetapi bahagian terbesar serangan drone Ukraine masih belum berlaku beberapa ratus batu ke utara di bandar yang sepatutnya paling selamat di Rusia. Sementara sebahagian kecil daripada kumpulan drone yang lebih besar telah menyimpang dan berjaya menyerang sasaran mereka di Laut Azov dan Kherson yang diduduki, majoriti daripada armada UAV berjumlah 400 itu terus menuju ke ibu kota Rusia apabila mereka memasuki kawasan pinggir bandar. Sebahagian daripada drone itu telah ditembak jatuh oleh pertahanan Rusia. Sebagai lagi syarat, mereka telah diganggu oleh sistem peperangan elektronik terbaru Kremlin. Dengan sistem komunikasi dan navigasi mereka dilumpuhkan, mereka berpusing-pusing di udara sebelum terhempas ke tanah di bawah. Yang lain pula ditembak jatuh oleh pemintas dan pasukan di darat. Gerombolan itu perlahan-lahan semakin berkurangan. Tetapi ia terlalu besar untuk Rusia hapuskan sepenuhnya dan banyak UAV berjaya melepasi gelang pertahanan luar Moskow sebelum berpecah dan menuju ke sasaran masing-masing. Sebahagian daripada mereka bergegas ke pinggir bandar perindustrian Moskow, Podolsk, yang terletak hanya 25 batu di selatan Kremlin sendiri dan menyerang depot minyak utama. Jenis lokasi seperti ini telah menjadi sasaran biasa untuk drone Kiev apabila pasukan Ukraine berusaha untuk menyebabkan kerosakan besar pada infrastruktur tenaga Rusia yang merupakan tonggak utama dalam ekonomi negara itu. Semakin banyak depot minyak, kilang penapisan dan saluran paip yang Ukraine dapat rosakkan atau musnahkan, semakin banyak wang yang akan hilang oleh Rusia dan semakin sukar untuk meneruskan peperangan dan depot Podolsk adalah yang terbaru dalam siri panjang sasaran yang telah tumbang. Penduduk tempatan terjaga dari tidur mereka akibat bunyi siren dan letupan dengan ramai yang mencapai telefon mereka dan bergegas ke tingkap untuk merakam kekacauan yang sedang berlaku. Rakaman kamera dan gambar yang dikongsi dalam talian dalam beberapa minit berikutnya menunjukkan suasana kemusnahan dengan kepulan asap hitam tebal naik dan memenuhi langit bandar. Dan sebuah pusat logistik tempatan telah dipindahkan dengan tergesa-gesa kerana bimbang lebih banyak drone sedang menuju ke arahnya. Lebih ke timur, bandar Domodedovo yang merupakan lokasi salah satu lapangan terbang utama Moskow juga bakal merasai sepenuhnya kemarahan pasukan sistem tanpa pemandu Ukraine apabila drone mereka terbang di langit dan menyerang satu lagi lokasi logistik penting, iaitu Taman Perindustrian Yuzhny Vrati. Di sana, drone Ukraine mencetuskan beberapa kebakaran dan letupan dengan salah satu sasaran utama mereka ialah sebuah gudang milik gergasi runcit Walberis. Ini berlaku selepas beberapa serangan sebelum ini ke atas gudang Walberis dengan Presiden Zelensky menjelaskan bahawa kemudahan syarikat itu digunakan oleh Rusia untuk membekalkan komponen yang disekat untuk pengeluaran drone dan peralatan navigasi. Tindakan ini secara tidak langsung menjadikan pusat Walberis sebagai sasaran ketenteraan yang sah dan Ukraine jelas berniat untuk terus mengganggu operasi syarikat itu, melainkan atau sehingga ia memutuskan untuk berhenti memainkan peranan aktif dalam menyokong mesin perang Kremlin. Beberapa gudang dilaporkan musnah selepas serangan drone Ukraine dengan Zelensky menggunakan X untuk berkongsi pandangannya mengenai serangan itu, menulis, "Serangan jarak jauh kami telah membuahkan hasil terhadap kemudahan logistik dan sebuah depoh minyak. Terima kasih kepada para pejuang pasukan sistem tanpa komandu, perkhidmatan perisikan kami, pasukan peluru berpandu dan artileri serta pasukan operasi khas. Kami membalas dengan adil terhadap setiap serangan Rusia ke atas bandar dan komuniti kami. Perang ini mesti ditamatkan dan itu hanya boleh dicapai dengan meningkatkan tekanan ke atas satu-satunya punca perang ini, Rusia." Boleh dikatakan, kesan paling penting daripada serangan ini bukanlah kerosakan sebenar yang berlaku atau bil pembaikan yang tinggi yang perlu ditanggung oleh Kremlin. Selepas melihat beberapa kemudahan mereka terbakar, ia adalah kesan psikologi. Jutaan penduduk Moskow sekali lagi berdepan dengan realiti pahit bahawa bandar mereka tidaklah seaman yang sepatutnya. Mereka merasai sedikit apa yang telah terpaksa ditanggung oleh penduduk Kiev selama bertahun-tahun sementara Presiden mereka, Vladimir Putin, ditinggalkan dalam keadaan malu. Selepas bertahun-tahun membanggakan pertahanan udara negaranya dan mendakwa bahawa Moskow adalah salah satu bandar paling terlindung di dunia, sekali lagi,
Propaganda Putin terbukti palsu apabila ratusan drone Ukraine dengan mudah melepasi pelindungan ibu kota dan memasuki ruang udaranya. Dan sekali lagi, Rusia merasai api dan kemarahan perang itu sampai ke tanah air mereka. semakin banyak jenis serangan berlaku, Semakin marah dan takut rakyat Rusia akan jadi. dan semakin marah mereka, semakin mereka akan menentang Putin. Mereka akan melihat popularitinya terus merosot apabila lebih ramai bekas penyokongnya menuntut beliau disingkirkan daripada kuasa. Sementara itu, Ukraine membuktikan pada malam 19 Julai bahawa mereka mempunyai kuasa dan sumber untuk menyerang Rusia Di tempat-tempat yang paling penting. Drone milik Kiev tidak lagi hanya digunakan untuk pertempuran di barisan hadapan Atau serangan tepat di wilayah yang diduduki. Ia kini boleh bergerak ratusan batu, merentasi sempadan dan masuk ke wilayah Rusia. dan pertahanan musuh Jelas tidak cukup untuk menghentikan mereka. Rakyat Ukraine telah terpaksa tidur dalam keadaan berjaga-jaga selama bertahun-tahun, sentiasa berada di bawah ancaman serangan udara yang boleh berlaku pada bila-bila masa. Orang Rusia di bandar seperti Moskow dan Saint Petersburg pula Sedang menjalani kehidupan biasa mereka, mengetahui konflik sedang berlaku, tetapi percaya ia terlalu jauh untuk memberi kesan kepada mereka. Akhirnya, ilusi itu telah musnah. Sekarang, untuk melihat satu lagi analisis tentang taktik ketenteraan yang luar biasa dan ketepatan, klik video di skrin anda sekarang dan saya akan jumpa anda di medan perang seterusnya.